Dasawarsa ini, dalam dunia yang dilingkari dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin pesat, telah membawa banyak perubahan kepada ketamadunan manusia zaman sekarang. Dokumentari ini ingin membincangkan soal obsesi media sosial meluntur satu bahasa. Pada awal kewujudannya, terdapat hanya 5% pengguna di Amerika Syarikat. Kemudian, pada tahun 2019, pengguna media sosial mencapai 70%. Dengan saiz telefon yang semakin canggih dan kecil, ianya telah menjadi instrumen harian yang wajib bagi kebanyakan manusia di seluruh dunia. Terdapat 4.6 bilion pengguna aktif di internet pada Januari 2021, iaitu merangkumi 59.5% daripada populasi global. Dari jumlah ini, 92.6% mengakses internet daripada peranti mudah alih. Statistik penggunaan internet global. Ini, dunia tanpa internet merupakan sesuatu yang tidak boleh dibayangkan dengan 59.5% populasi global menggunakan internet dalam kehidupan seharian. Pada Januari 2021, 4.6 bilion orang menggunakan internet dan daripada jumlah itu, 4.15 bilion orang adalah pengguna aktif di media sosial dalam peranti mudah alih masing-masing. Kemudahan capaian internet paling banyak ialah di kawasan sekitar utara Eropah dengan 9.6% daripada populasi yang mendapat capaian internet. Antara negara yang mempunyai jaringan internet terbaik ialah di UAE, Denmark dan Sweden. Manakala di Korea Utara merupakan negara yang paling kurang mendapat capaian internet di kalangan rakyatnya. Untuk tahun 2020, Asia menjadi rakyat pengguna paling ramai dalam talian online iaitu seramai 2.5 bilion orang dan Eropah di tangga kedua dengan 728 juta orang. China, India dan Amerika Syarikat adalah populasi tertinggi penggunaan internet iaitu China seramai 854 juta pengguna, India seramai 560 juta pengguna. Namun begitu, masih ramai penduduk di antara kedua buah negara ini yang tidak dapat menggunakan internet terutamanya di kawasan pedalaman. Antara teknologi yang giat digunakan ialah aplikasi-aplikasi media sosial. Secara umumnya, media sosial merupakan laman web yang memainkan peranan sebagai forum online atau ruang interaksi sosial, pergaulan dan pertemanan antara masyarakat di seluruh dunia. Media sosial juga merupakan platform atau perkhidmatan dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi, berkongsi kandungan dan membina hubungan dengan orang lain melalui internet. Media sosial membolehkan pengguna membuat profil peribadi atau perniagaan, berkongsi teks, imej, video dan pautan serta mengambil bahagian dalam perbincangan dan aktiviti dalam talian yang lain. Apakah kaitan media sosial dengan kesantunan bahasa? Penggunaan bahasa Melayu oleh rakyat negara kita telah menjadi salah satu isu yang serius seperti cacing naik ke mata. Pada arus globalisasi ini, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu tidak diguna pakai oleh rakyat kita dengan kaedah yang ditetapkan. Dengan ini, kita akan mewujudkan satu fenomena di mana generasi akan datang tidak mengetahui bahasa Melayu yang sebenar ataupun bahasa akan ditelan zaman. Isu ini mudah dilihat dengan jelas dalam media sosial seperti aplikasi Facebook, WhatsApp, Twitter, WeChat dan sebagainya. Diam-diam, aplikasi ini akan menyebabkan hilangnya santun dalam bahasa Melayu pada zaman sekarang. Persoalannya, apakah isu-isu yang terdapat dalam penggunaan bahasa Melayu di media sosial? Bahasa rojak. Rasoi kami cannot. Syok sendirilah. Bahasa rojak merupakan salah satu isu yang hangat dalam media sosial. Penggunaan bahasa yang bercampur akibat percantuman bahasa dari setiap kaum-kaum di Malaysia menyebabkan lahirnya bahasa rojak. Dengan adanya bahasa rojak, masyarakat memandang remeh dengan penggunaan bahasa ini dan menjadikannya sebagai satu identiti atau gaya percakapan yang lebih bersifat Malaysia. Bahasa rojak melibatkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris semasa berkomunikasi dengan rakan dalam media sosial. Hal ini menyebabkan remaja kini akan mengalami kekeliruan bahasa seterusnya memberi impak negatif kepada generasi yang akan datang. Selagi bahasa Melayu tidak diberikan nilai ekonominya, selagi bahasa Melayu tidak diangkat darjatnya betul-betul sebagai bahasa kebangsaan, selagi itulah tidak akan ada masalah. Bahasa rojak juga boleh dikaitkan dengan gaya kesantunan berbahasa dalam peribahasa.
Peribahasa merupakan ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu, bidalan atau pepatah. Peribahasa ini berfungsi untuk menyampaikan nasihat, memberi teguran atau sindiran secara halus. Perumpamaan, bidalan, pepatah, simpulan bahasa merupakan jenis-jenis peribahasa. Pada masa kini, terdapat juga peribahasa yang dirojakkan atas tujuan hiburan yang seterusnya akan melemahkan kedudukan bahasa Melayu. Terdapat juga peribahasa yang dijadikan hiburan dan dirojakkan di media sosial. Bagi aspek sistem bahasa, memupuk ayat-ayat yang baik di media sosial merupakan perkara yang penting bagi menyampaikan mesej dengan berkesan dan menarik perhatian penonton. Apakah kesan penggunaan bahasa rojak ini terhadap kesantunan bahasa Melayu? Bagi saya lah, kesan yang paling utama ialah pemahaman seseorang itu menjadi lebih suka. Ini kerana kita tahu kan bahasa rojak ni dia mencampur adukan antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadinya untuk orang yang tidak berapa memahami bahasa Inggeris, perbualan tersebut, mesej yang nak disampaikan tu dia sukar untuk fahami. Jadinya mesej tak dapat disampaikan dengan jelas dan tepat kepada pendengar. Oleh itu akan berlaku salah faham lah dalam satu penyampaian maklumat itu. Baiklah, saudari, adakah saudari pernah mengamalkan bahasa rojak ini? Itulah kalau kita kata tak pernah amalkan kan. Saya kadang-kadang kalau bercakap dengan rakan-rakan, ya saya ada mengamalkan bahasa rojak ni. Tapi kalau bercakap dengan warga emas, orang-orang tua yang kita tahu mungkin kurang pengetahuan dalam bahasa Inggeris ni, perlulah kita menggunakan bahasa Melayu yang standard supaya mereka mudah untuk fahami. Ini juga merupakan suatu kesantunan dah, sebab kita bercakap tu supaya orang faham. Jadi pendengar tu tak rasa yang diri ni macam tak faham, macam kurang ilmu. Itu bukan seperti itu. Terima kasih saudari atas pencerahan tersebut. Selain itu, antara isu penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial ialah bahasa sistem pesanan ringkas iaitu SMS. Sistem pesanan ringkas merupakan singkatan bagi sesuatu perkataan. Sistem ini kerap digunakan oleh semua lapisan umur masyarakat, sama ada orang tua ataupun muda. Hal ini demikian kerana sistem ini lebih cepat dan lebih bersifat mesra pengguna. Para pengguna berasa lebih mudah dan terbiasa dengan sistem ini. Kesannya, bahasa Melayu akan dijatuhkan martabatnya sendiri dalam kalangan remaja. Hal ini kerana bahasa melambangkan sesuatu bangsa. Jika rosak sesebuah bahasa, maka akan rosaklah sesuatu bangsa. Lama-kelamaan, bangsa itu akan menghilangkan identiti bangsa sendiri. Penggunaan pesanan ringkas ketika ini sama ada secara langsung atau tidak langsung akan memberi kesan kepada struktur bahasa apabila pengguna menulis nota, memo karangan, ruang borang atau chat dan email. Masalah akan timbul apabila penggunaan bahasa SMS terbawa-bawa kepada penggunaan rasmi sehingga merosakkan bahasa. Sistem pesanan ringkas juga dikaitkan dengan gaya kesantunan berbahasa dalam konteks bahasa sapaan. Bahasa sapaan merupakan cara kita berkomunikasi atau bercakap dengan orang lain untuk memberi salam. Ucapan salam digunakan untuk menunjukkan rasa sopan, rasa hormat atau keakraban kepada orang yang kita sedang bercakap. Setiap budaya atau bahasa mempunyai bahasa sapaan yang berbeza untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama penutur dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sapaan, sesuatu komunikasi ataupun ucapan itu dapat diketahui kepada siapa cerita itu ditujukan. Sapaan merupakan salah satu komponen bahasa yang penting kerana sapaan dapat menentukan interaksi tertentu akan berlanjutan ataupun tidak. Bagi menangkis kemelut sistem pesanan ringkas ini, ejaan dan tanda baca merupakan komponen yang penting dalam komunikasi bertulis termasuklah di media sosial. Pastikan anda menyemak ejaan sesuatu perkataan sebelum menyiarkan di media sosial. Gunakan alat ejaan seperti kamus dalam talian atau ciri automasi ejaan pada platform media sosial yang digunakan. Semak ejaan yang betul bagi nama orang atau tempat yang ingin anda sertakan dalam siaran. Elakkan penggunaan singkatan. Di media sosial, kadang-kadang terdapat kecenderungan untuk menggunakan perkataan yang disingkatkan atau dipendekkan dalam teks.
Walau bagaimanapun, elakkan ringkasan perkataan yang akan mengelirukan atau mengurangkan pemahaman mesej yang ingin disampaikan. Pastikan singkatan yang digunakan diketahui umum atau maksudnya mudah difahami jika perlu. Assalamualaikum saudari dan apa khabar saudara kawan. Jadi hari ini saya akan bertanya berkenaan dengan media sosial. Saya nak tanya saudari sendiri, adakah saudari menggunakan media sosial dalam interaksi harian? Saya ada menggunakan beberapa platform media sosial untuk menghubungkan antara diri saya dan rakan-rakan, dan juga yang paling penting bagi diri saya ialah menghubungkan saya dengan ahli keluarga, kerana saya seorang pelajar yang tinggal di kampus. Jadi untuk berhubungan keluarga tu media sosial ni yang paling mudah sebab kita pun tak nak jumpa keluarga kita hari-hari kan. Jadi adanya penggunaan media sosial ini dapat menghubungkan hubungan antara dua pihak yang jauh. Tapi saudari, saya nak tahu apakah permasalahan dalam penggunaan media sosial ini yang mungkin saudari sendiri pernah alami? Kalau bercakap berkaitan isu ni, saya rasa yang paling zahir ialah penggunaan short form ataupun pemilikan diri kita dalam mesej tu, kita tak menggunakan ejaan penuh. Sebagai contoh, kalau kita bercakap, boleh je kita cakap macam biasa, macam tanya nak pergi mana, lalu bila tanya dalam chat, tanya tinggal GMN. Saya tu selalulah berlaku dengan mak saya sendiri pun. Bila kadang-kadang tu pergi keluar kan, saya hantar gambar, nanti dia tanya GMN kan soal. Dia nak tanya gimana. Ini penggunaan bahasa short form ni banyak berlaku dengan kita ya. Jadi apakah kesan kepada penggunaan bahasa Melayu sendiri? Adakah maruah bahasa Melayu itu dapat diangkat? Sejujurnya saya pun sendiri pun kurang bersetuju dengan penggunaan short form ni. Daripada pendapat saya, penggunaan short form ni seolah-olah seperti tidak menghormati ataupun sebenarnya menggurus maruah bahasa Melayu ni. Seperti dia seolah-olah tu macam kalau bahasa pasalnya adalah nak type penuh pun, nak tulis penuh pun tak boleh macam tu. Sedangkan kalau kita tulis bahasa lain, contoh bahasa Inggeris ke, tak ada pula kita nak gunakan short form kan. Seterusnya, isu berat yang mencemarkan kesantunan bahasa Melayu dalam media sosial ialah penggunaan bahasa lucah. Penggunaan bahasa lucah merupakan antara yang amat popular digunakan dalam alam maya. Bahasa lucah menjadi salah satu bahasa yang menyumbang kepada pencemaran terhadap bahasa Melayu. Saya telah membuat satu laporan polis terhadap Menteri Besar Datuk Seri Sanusi, dan saya telah membuat satu laporan di IPD Dang Wangi bersama turut hadir adalah Pelajar-pelajar yang terpengaruh akan menggunakan bahasa ini dalam media sosial dan memberi pengaruh yang tidak baik kepada pelajar yang lain. Untuk memartabatkan bahasa Melayu, pihak berkuasa perlu mengambil inisiatif untuk mengelakkan bahasa Melayu daripada tercemar. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab mencorakkannya menjadi insan yang berguna. Oleh itu, ibu bapa perlu memastikan anak-anak menggunakan bahasa baku selain daripada bahasa dialek. Seterusnya, ibu bapa perlu menegur dan membetulkan kesalahan mereka semasa berkomunikasi. Hal ini supaya anak-anak dapat membiasakan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan orang ramai. Baik, pada pendapat saudari, siapakah yang memainkan peranan penting untuk membendung penggunaan bahasa lucah ini, dan apakah cara yang boleh dipraktikkan? Pada pendapat saya, ibu bapa merupakan sumber utama bagi kanak-kanak, dan ibu bapa perlulah menyediakan pelbagai bahan bacaan yang ilmiah di rumah, di samping menekankan aspek-aspek penggunaan bahasa dengan betul kepada anak-anak sejak kecil, sebab mereka tu belum berjalan dari rumahnya. Selain itu, para guru juga memainkan peranan yang penting dalam menangani isu penggunaan bahasa Melayu ini, khususnya dalam media sosial. Di sekolah, para pelajar sentiasa didedahkan dengan pelbagai kesalahan bahasa oleh guru bahasa Melayu dari segi penuturan dan penulisan. Oleh itu, guru-guru perlulah menerapkan bahasa Melayu baku dalam komunikasi seharian. Para guru perlu memastikan para pelajar berkomunikasi dengan betul.
Sebagai buktinya, para guru boleh menggalakkan murid menyertai aktiviti ataupun pertandingan pidato ke, pensyarahan, tulis bahasa dengan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan bahasa Melayu ni. Dengan penyertaan ini, secara tidak langsung, murid-murid dapat memperhatikan penggunaan bahasa baku dengan baik.